Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana thabbit aqdamana wa tammin tarsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Al-hayyul qayyum alladhi la yamutu wa atubu ilayhi. Allahumma ighfir lana. Qala Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul ali. Al-ghadabu sada'ul uquli. Kemarahan ialah perkara yang menyebabkan akal fikiran manusia tercemar. Qala radhiyallahu anhu, al-ghadabu idza kana lillahi ta'ala fahuwa mahmudun wa in kana li ghairihi fahuwa mazmuman. Kemarahan sekiranya kerana Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mahmud, maka ia ialah satu perkara yang dipuji. Dan sekiranya kemarahan tersebut bukan kerana Allah, kerana dirinya sendiri ataupun seumpamanya ataupun kerana dunia, fahuwa mazmumun, maka perkara tersebut dicela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berkata, apakah tanda orang yang beriman? Orang yang beriman tidak marah, melainkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia tadi marah untuk membantu agama Allah, bukan untuk membantu nafsu dirinya sendiri. Maksudnya dia akan berasa marah sekiranya dilanggar salah satu daripada hudud had-had Allah. Dan penulis berkata, jangan sekali-kali kamu menzahirkan sifat kemarahan yang sepatutnya kemarahan tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala. Maksud kita zahirkan seolah kita ni nak menegakkan agama, marah, menzahirkan kita ni menentang musuh Islam. Tapi sebenarnya wahuwa li nafsika, kemarahan tersebut sebenarnya kerana diri kita sendiri. Fatakunu munafiqan, maka dengan sebab itu jadilah kamu tadi orang yang munafik. Jadi penulis sebagai tahu kemarahan orang beriman ialah semata-mata kerana Allah. Tapi selagi kita belum dikurniakan dengan nur keimanan, tiba-tiba kita menzahirkan marah kepada umat Islam dibunuh dan seumpamanya, rupa-rupanya kemarahan tersebut semata-mata kerana nafsu. Kerana sesungguhnya perkara yang dibuat kerana Allah Subhanahu wa taala akan sempurna, berkekalan dan bertambah. Maksud kemarahan tadi sekiranya semata-mata kerana Allah, dia kekal. Maksudnya kita menentang musuh tersebut seumur hidup. Tak ada sekejap menentang, sekejap kita biar, sekejap kita lupa, sekejap kita kawan. Wa ma kana li ghairihi, adapun kemarahan yang bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, yataghayyaru wa yazul, dia akan berubah-ubah dan hilang. Kemudian penulis berkata, sekiranya kamu melakukan sesuatu perkara, maksudnya kita buat kerja, bekerja, keluar mencari nafkah, maksudnya isteri mendidik anak-anak dan seumpamanya, fa'azil nafsaka, jangan kamu buat kerana nafsu kamu, wa hawaka, ataupun kerana hawa nafsu, wa syaitanaka, dan kamu kena hilangkan syaitan kamu sendiri daripada perkara tersebut. Maksudnya banyak benda yang kita buat setiap hari, tapi kita nak bezakan, buat ni kerana Allah ke, kerana diri sendiri ke, kerana arahan syaitan ke, ataupun hawa nafsu. Dia kata, wala taf'alhu illa lillahi ta'ala, jangan sekali-kali kamu lakukan perkara tersebut melainkan kerana Allah. Wamtithalan li amrihi, dan semata-mata mentaati arahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah apabila kita berfikir sendiri dan kita buat sesuatu perkara tanpa ada arahan
Satu penulis kata, la taf'al syai'an, jangan kamu buat satu perkara illa bi amrin, melainkan dengan perintah, dengan arahan jazimin minallahi ta'ala, yang telah pasti, arahan yang telah putus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya biwasitatis syar'i, arahan tadi datang melalui guru, atau bi ilhamin minallah, ataupun ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syarat apa-apa ilham, ma'a muwafaqatis syar'i, dia mesti bertepatan dengan syarat tersebut. Dan ini adab yang seterusnya lah. Penulis berkata, kita akan melakukan pergerakan, kita setiap hari keluar masuk bekerja pagi petang, dengan sekali-kali dibuat kerana diri kita, bahkan kerana Allah semata-mata dengan arahan. Kemudian penulis berkata lagi, kun ma'al qaum fatata'ayyad, dalam kamu sentiasa bersama dengan ahli sufi, biasanya kamu akan diberikan bantuan. Maksudnya bantuan yang kita perlu sangat ni ialah bantuan melawan nafsu. Sebab kita hanya terdorong, maksud kita punya pergerakan, kehidupan, kerja, sama ada terdorong kerana Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun terdorong kerana nafsu, kerana dunia, kerana manusia dan seumpamanya. Jadi tapi musuh-musuh yang lain tadi, seperti manusia, seperti dunia, dia tak sekuat nafsu kita sendiri. Jadi macam mana kita nak melawan nafsu tadi? Tak ada cara melainkan tata'ayyad, kamu mohonlah bantuan daripada Allah dengan cara kun ma'al qaum, kamu kena bersama-sama dengan kaum ahli sufi tersebut dengan zahir dan batin. Bukan semata-mata zahir kita ada bersama mereka, batin kita pergi ke lain, ataupun kita memang zahir kita pun jauh dan batin kita pun jauh, jadi semua tu tak dapat manfaat. Dan apabila berdekatan dengan ahli sufi tadi, dia perlu menjaga adab, baru kita mendapat kemanfaatan. Dan sekiranya terbalik, masa kita duduk berdekatan dengan al-qaum, ahli-ahli sufi tanpa menjaga adab, wal'iyazubillah, maka dia akan membawa kepada sifat yang sebaliknya, iaitu kesombongan, kedegilan dan seumpamanya. Jadi penulis berkata, kun ma'al qaum, dalam kamu bersama-sama dengan ahli sufi, fatata'ayyad bita'idihim, biasanya kamu akan mendapat bantuan dengan sebab bantuan yang Allah berikan kepada mereka. Waktu itu yang kita nak sangat bantuan untuk kita tadi melawan nafsu kita yang jahat, menahan kemarahan diri kita kerana nafsu, menahan kedegilan diri kita dan seumpamanya, menahan kejahatan kita terhadap diri kita sendiri, terhadap anak isteri dan seumpamanya, terhadap orang sekeliling. Jadi nak menahan kejahatan diri kita sendiri tu perlu kepada bantuan daripada Allah. Cuma bantuan tu Allah salurkan melalui kekasih-kekasihnya. Wa tubsir bi basarihim, dan dengan sebab kamu tadi berdekatan, duduk bersama-sama mereka, maka baru kamu boleh dapat melihat perkara yang hak, bi basarihim, dengan sebab penglihatan mereka. Maksud nur yang ada pada mereka, pada mata hati mereka tidak akan berpindah kepada kamu, maka kamu sedikit demi sedikit dapat melihat kebenaran. Wa yubaha bika kama yubaha bihim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bermegah dengan kamu seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala bermegah dengan kekasih-kekasihnya. Tahhir qalbaka mimman siwahu, dan bersihkanlah hati kamu daripada selain Allah Subhanahu. Nasihat yang lain lah daripada Syekh Abdul Qadir, dia kata sucikanlah hati kamu daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kamu sentiasa akan melihat di dalam hati kamu tadi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara umumnya kita akan melihat macam-macam kecintaan lah. Kemudian dia kata kamu bersihkan hati kamu supaya kamu dapat melihat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala pada makhluknya, dan sampailah kamu tadi dapat melihat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan zatnya. Dan akhir sekali Imam Syekh Abdul Qadir jadi berkata, innal imana yazidu wa yanqusu, sesungguhnya keimanan kita ni bertambah dan berkurangan, bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurangan dengan sebab maksiat. Hadza fi haqqil awam, tapi dia kata yang maksiat bertambah, berkurang keimanan, semayang-semayang bertambah iman, tu kata pada orang awam. Adapun apabila kita duduk di dalam tarekat, maksudnya kita dah sememangnya dah berniat bertaubat, meninggalkan segala maksiat. Jadi persoalannya, apakah yang menambahkan keimanan dan apakah yang mengurangkan keimanan? Maka jawapannya, wa ammal khawasu fayazidu imanuhum bi khurujil khalqi min qulubihim.
Adapun bila kita duduk dalam tarekat ni, maka iman seseorang tadi bertambah apabila keluarnya makhluk daripada hati mereka. Maksudnya semakin berkurangan ingatan kita terhadap makhluk, maka semakin banyaklah iman tadi masuk. Tapi dalam 24 jam tu, ingatan makhluk tu, kalau ada ingatan makhluk 20 jam, maka kuranglah iman tadi nak masuk. Wa yanqusu, dan akan berkurangan keimanan seseorang bidukhulihim ilaiha, dengan sebab masuknya makhluk ke dalam hati manusia. Yazidu, keimanan bertambah bisukunihim ila Allah Ta'ala, apabila kita tadi bergantung, redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yanqusu, dan keimanan tadi berkurangan bisukunihim ila ghairihi, apabila hati kita tadi cenderung kepada sesuatu selain daripada Allah. Jadi itu panduan kepada kita lah, maksudnya untuk kita tadi mengetahui dalam diri kita sehari-harian, semakin kuat pergantungan atau peringatan kita kepada Allah, itu tanda keimanan kita semakin bertambah. Dan sebaliknya begitulah. Jadi itulah beberapa nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Moga-moga kita mendapat kemanfaatan dan moga-moga kita boleh mengamalkan di dalam hidup kita. Yang penting sekali yang penulis bagi tahu di sini ialah kita hendaklah membersihkan hati agar dapat mengeluarkan makhluk. Makhluk tu maksud mengeluarkan kecintaan makhluk daripada hati kita. Dan moga-moga kita tadi dapat kun ma'al qaum, bersama-sama dengan ahli sufi, dengan jasmani dan rohani. Yang penting sekali ialah rohani tadi tu bersama-sama. Rohani tadi yang duduk, rohani tadi yang beradab, kan rohani tadi tu apa dia? Berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala yang baik daripada Allah, segala yang salah daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. يا عزيز التوفى رب العالمين. ربنا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.